bising. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Erwin Purnaman Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Nanti kita akan jumpa sebentar nanti untuk berbual tentang topik kita pada episod kali ini, belajar vokal part 3. Okey, macam biasa, seperti episod yang lalu, story lah beberapa perkara yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Aku dah cerita tentang satu kisah seorang apek yang memberikan aku semangat untuk meneruskan kehidupan dan juga perjuangan dalam kehidupan. Jadi untuk episod kali ini, aku akan menceritakan tentang depression. Sebenarnya depression ni merupakan tekanan emosi yang sangat serius yang terjadi dalam kalangan masyarakat kita lah. Sebab apa? Depression ni, sesiapa yang kena depression ni, dia takkan sedar yang dia kena depression ataupun tekanan emosi. Cuma yang dia tahu, dia rasa sesuatu dalam diri dia yang dia ni macam terlalu sedih, dia akan rasa terlalu marah. Ini semua contoh-contoh depression lah. Sebenarnya apakah punca depression ni? Menurut aku punya research, punca depression ni datang daripada dua perkara. Yang pertama adalah expectation. Kedua adalah bully. Bila kita cakap pasal expectation, sebenarnya depression, macam mana expectation tu boleh mendatangkan kepada depression. Bila kita ada expectation dekat anak kita ni, macam okay, aku satu hari nak anak kita ni, aku ni jadi doktor, jadi lawyer ke, magistrate ke, MMA fighter ke kan. Tapi in the end, anak tu tak jadi apa yang kita nak. Itu pun boleh mendatangkan depression juga. Sebenarnya Tuhan tu lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi kita sebagai manusia ni, kita tak bolehlah terlalu expect banyak benda. Contoh bila ada orang ada kereta, kita pun nak ada kereta. Orang ada rumah, kita pun nak ada rumah. Bagi aku, janganlah macam tu. Jadi kita sebagai manusia haruslah appreciate apa yang kita ada. Kerana apa? Kita selalu melihat kelebihan orang, tapi kita tidak memandang kepada kelebihan yang kita ada. Kerana orang lain juga akan memandang kelebihan kita, dan kita pula akan memandang kelebihan orang lain. Jadi kita sebagai manusia harus kurangkan kita punya expectation terhadap sesuatu dan lebih appreciate dengan apa yang kita ada. Jadi poin yang kedua, bully. Bully ni memang aku sangat-sangat tak sukalah bully ni. Bully dari segi mulut, ataupun kata orang tu kutuk ke, menghina ke. Yang kedua pula, bully dari segi fizikal. Contoh kalau kita macam kutuk orang ni, kau ni gemuk lah, kau ni tak guna lah, kau ni miskin lah, gini semua kan. Sebenarnya kata-kata ni adalah satu doa. Bila kita berkata-kata yang baik, dia akan datang benda yang baik lah. Kalau kita berkata-kata benda yang tak baik, dia akan datang benda yang tak baik. Jadi doa tu kepada siapa, efek dia yang akan dapat tu. Kalau kita doa, kau ni handsome ke, kau ni bagus, kau ni baik, insya-Allah orang tu pun akan jadi baik dan kita pun akan dapat cabisan doa tu. Jadi apa yang kita kata ni, berkata-kata ni sebenarnya mendatangkan satu doa. Kalau kita macam contoh, kita insult orang lah, cakap kau ni tak guna lah, gini semua kan, berkata-kata negatif lah, benda tu sendiri yang akan datang kepada diri kita balik. Jadi sebelum kita buat, kita fikir dulu. Kerana apa? Setiap manusia mempunyai hak masing-masing. Contohlah dari segi fizikal, aku pernah nampak satu video ni, pernah terjadi di negeri seberang lah, di negeri Malaysia, di mana ada satu budak ni, dia pukul kawan dia satu sekolah lah. Dia pukul, kira yang tukang pukul ni orang dia badan tegap lah, yang kena pukul ni orang dia gemuk. Kira macam tak kuat lah. Dia pukul dua ni, pam. Jadi aku tengok video tu, aku kesian lah dengan budak yang kena pukul tu. Dalam masa yang sama, aku terfikir, kenapa yang pukul budak ni, dia tak ada rasa kesian terhadap budak yang dia pukul tu. Perkara yang kita buat ni sebenarnya mendatangkan efek tau pada orang. Contoh kalau kita buat baik, orang ni akan buat baik pada orang lain, dan orang lain ni akan buat baik pada orang lain. Contoh kalau kita buat jahat pada orang ni, orang ni pun akan lepaskan geram dia ataupun lepaskan jahat dia kepada orang lain. Jadi apa-apa yang kita buat tu, biar mendatangkan manfaat dan biar mendatangkan positivity. Dan aku yakin budak yang pukul tu sebenarnya kat rumah dia, dia pun kena pukul. Sebagai seorang yang dewasa ataupun mak atau ayah, haruslah kita menunjukkan positivity kepada anak-anak kita. Kerana apa? Bila kita bersikap negatif terhadap anak-anak, especially anak-anak ni dia cepat terpengaruh.
Kalau kita tak bersifat positif kepada anak-anak kita akan membawa sifat yang negatif tu kepada orang lain. Sebab tu orang cakap, ni orang Melayu selalu cakap lah, tengok budak ni, siapa entah mak bapak dia. Itu yang kita tak nak tu. Kan? Selalu bila budak ni buat jahat, siapa mak bapak dia. Bila budak ni pandai, pandai mak bapak dia jaga dia. Yalah, jadi kita sebagai manusia, kita pegang nama mak bapak kita. Jadi haruslah kita jaga benda tu. Itu dia sedikit sebanyak yang aku boleh kongsi lah, storytelling aku lah tentang depression. Jadi untuk kita elakkan depression ni, haruslah kita memberikan positivity. Tak kisahlah kepada manusia ke, kepada pokok ke, kepada binatang ke, kita harus spread positivity. Itu yang paling utama untuk mengelakkan daripada depression. Untuk topik vokal hari inilah, topik vokal, belajar vokal part 3. Jadi apakah yang aku akan menceritakan dan memperbualkan untuk hari ini? Topik untuk part 3 ni adalah penyanyi dulu dan penyanyi sekarang. Penyanyi dulu dan penyanyi sekarang. Penyanyi dulu, penyanyi sekarang. Ada beberapa faktor lah tentang penyanyi dulu dan penyanyi sekarang. Kalau kita dengar orang-orang biasa komen lah tentang penyanyi dulu ni dikategorikan sebagai telan keset. Pernah dengar tak word telan keset? Kenapa penyanyi dulu digelar telan keset? Lepas tu penyanyi sekarang pula digelar gaya lebih. Korang mesti pernah dengar benda ni. Okey, penyanyi sekarang. Ada beberapa faktor yang korang harus tahulah tentang penyanyi sekarang ni. Yang pertama, tone suara penyanyi sekarang ni dia lebih kepada suara angin. Tone suara yang lembut dan banyak falsetto. Sebenarnya ketiga-tiga faktor tentang tone suara penyanyi sekarang ni merupakan bukan satu benda yang salah sebenarnya. Bila kita gunakan teknik seperti falsetto ataupun suara lembut, sebenarnya bila orang cakap dengan kau yang cara kau nyanyi tu salah kan, sebenarnya tak merepek lah. Bagi aku, siapa yang cakap tu merepek lah. Kerana apa? Dalam muzik kita harus ada pelbagai suara. Kita tak boleh stick pada satu tone je. Jadi untuk trend zaman sekarang ni, dia bukan satu benda yang salah sebenarnya untuk mempunyai suara angin, menggunakan teknik suara angin ataupun menggunakan tone suara yang lembut ataupun banyak menggunakan falsetto. Itu sebenarnya bukan satu benda yang salah sebenarnya. Tapi ada beberapa orang tak setuju dengan benda tu. Kerana apa? Trend lah. Benda ni trend. Kalau trend zaman sekarang banyak gunakan teknik-teknik yang sebegitu, silakan. Tapi tak semestinya penyanyi sekarang ada yang menggunakan ada juga yang tak menggunakan that kind of teknik. Tapi sebagai seorang penyanyi, kita harus selesa dengan macam-macam teknik. Kita tak boleh macam kata orang tu stick with suara tone yang macam tu je. Sebab apa? Setiap penyanyi bila dia keluarkan lagu, dia harus push diri dia to the limit. Penyanyi zaman dulu, bila kita cakap pasal penyanyi dulu sangat berbeza dengan penyanyi sekarang. Dari segi beberapa faktor lah. Faktor yang pertama yang aku nak cakap ni, tone suara penyanyi zaman dulu ni, tone dia sangat sharp. Suara dia ni sangat sharp diorang ni. Dan suara diorang ni ada weight, suara berat. Dan nombor 3 pula, tak banyak falsetto. Sebenarnya bila kita perhatikan penyanyi zaman sekarang dengan penyanyi zaman dulu, kenapa berbeza? Kerana mungkin dari segi up to date-nya barang-barangan mereka. Jadi kalau macam contoh kita nyanyi verse, kita record lah verse. Dah habis nyanyi verse, dah stop. Lepas tu nyanyi bridge pula, lepas tu nyanyi chorus. Zaman sekarang boleh gitu. Zaman dulu lain, mungkin zaman baru-baru Amy Search keluarkan lagu dia kan, mungkin daripada first sampai habis nak kena record benda tu. Tapi of course lah, ada juga dia punya cutting, dia punya cut dia semua. Tapi tak macam sekarang lah. Sekarangnya ketara gila, like everything kita boleh cut and paste, even ada auto tune semua. Senang kata, orang-orang penyanyi dulu ni, dia lebih kepada effort dia untuk menyampaikan sesuatu. Penyanyi sekarang ni sebab benda dah senang kan, jadi sebab tu penyanyi sekarang ni gaya lebih lah. Asalkan muka handsome, lepas tu boleh joget sikit macam
gitu kan. Sarang hey, apa entah. Tapi yalah, sebab benda dah senang, tak macam dulu. Sebab tu penyanyi dulu tone suara diorang ni berat tau. Kenapa diorang nak kena train benda tu? Sebab apa? Diorang nak maintain suara diorang tu daripada first sampai habis. Itu dia. Macam penyanyi sekarang, nyanyi verse, dah boleh stop. Relax, minum air dulu, minum kopi dulu kan, makan dulu french fries ke kan. Baru lepas 1 jam baru nyanyi bridge pula. Lepas dah nyanyi bridge, relax dulu, masuk toilet jap ke, relax baru nyanyi chorus. Benda tu boleh dibuat lah zaman sekarang. Zaman dulu tak lah. Sebab tu perbezaan quality dari segi suara sangat berbeza. Jadi jika anda ingin menilai quality ataupun kebagusan ataupun kehebatan suara anda sendiri yang menilai dan anda sendiri pilih nak menjadi penyanyi yang bagaimana. Bagi aku sebagai music producer, kita harus ikut contoh lah orang-orang dulu, macam mana diorang make effort tu buat sebuah lagu ataupun nyanyi sebuah lagu lah. Tapi memandangkan zaman kini teknologi dah tinggi, dah hebat, tak semestinya kita harus relax, ataupun tak semestinya harus kita macam alah tak kisahlah. Contohlah satu lagu tu kita nyanyi sikit. Sekali kena nyanyi live, mangkuk tak mangkuk ke? Yang pasti macam aku cakap tadi, penyanyi zaman dulu dikategorikan sebagai telan kaset. Penyanyi zaman sekarang dikategorikan sebagai gaya lebih. Gaya lebih tu bukan satu benda yang negatif sebenarnya. Sebab orang-orang kata orang tu listener ataupun pendengar muzik zaman sekarang ni ada sedikit berbeza dengan pendengar zaman dulu. Dia lebih kepada macam setup yang lawa, penyanyi yang handsome, penyanyi yang lawa, macam itulah. Jadi kita harus ikut peredaran zaman. Okey, semoga video ini memberikan manfaat kepada anda. Jika anda rasa video ini anda suka, jangan lupa like dan komen. Like, subscribe dan komen di bawah. Aku sebenarnya dah kecoh ni, sebab aku pun baru-baru jugalah buat YouTube channel kan. Tapi jangan lupalah untuk subscribe saya punya YouTube channel, sehingga kita bertemu lagi insya-Allah di masa hadapan untuk part 4 pula. Nantikan. Okay, bye bye.